Assalamualaikum semua, kembali lagi ke channel Rombak Rawat. Di video kali ini, saya akan menunjukkan cara-cara mengganti thermostatic expansion valve. Thermostatic expansion valve ini secara umumnya terdapat dua jenis, yaitu jenis yang lama seperti ini yang diperbuat daripada brass dan jenis hash block seperti gambar yang saya tunjukkan ini. Ianya diperbuat daripada aluminium. Pasti akan ada yang bertanya, bagaimana untuk membezakan kedua jenis ini? Caranya mudah saja. Kita perhatikan kepada firewall kereta. Jika kereta yang menggunakan jenis hash block, expansion valve itu akan kelihatan pada sambungan pipe high pressure dan low pressure ini. Jika tidak kelihatan, bermakna kereta itu menggunakan jenis yang lama, yaitu jenis brass. Di video ini, saya akan menunjukkan keadaan mengganti thermal expansion valve jenis brass. Jika Anda ingin melihat keadaan mengganti thermostatic expansion valve jenis hash block, akan saya letakkan link di video description. Di video ini juga, saya tidak akan menerangkan bagaimana ingin mengetahui jika thermostatic expansion valve telah pun rosak. Untuk mengetahui secara teori mengenai hal ini, saya akan membuat satu video khas menerangkan dengan teliti bagaimana pengoperasian sistem pengawal dingin kendaraan agar video ini tidak terlalu panjang. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Oleh kerana kita akan menanggalkan sambungan pipe high pressure dan low pressure ke cooling coil ini, kita kena memastikan tidak terdapat refrigerant pada sistem ini. Jika kenderaan masih mempunyai refrigerant, sedut refrigerant menggunakan mesin recovery ini. Sambungkan hose high pressure pada high pressure pipe kenderaan dan hose low pressure pada pipe low pressure kenderaan. Baik, refrigerant siap untuk disedut. Jika Anda tidak mempunyai mesin ini, jangan risau. Anda boleh meminta bengkel untuk menarik refrigerant dan setelah selesai membuat pembaikan, boleh meminta mereka untuk mengisi semula refrigerant ke dalam sistem pengawal dingin kenderaan Anda. Baiklah, setelah refrigerant selesai dikosongkan dari sistem, barulah kita boleh menanggalkan kedua sambungan low pressure dan high pressure ini. Kita mulakan dengan membuka pipe bahagian atas, yaitu pipe high pressure side. Gunakan spana saiz 19 dan spana saiz 17 untuk membuka nut pada pipe ini. Guna spana saiz 17 tadi untuk menahan nut pada pipe dalam dan juga saiz 19 untuk membuka nut pada pipe ini. Putar melawan arah jam sehingga nut terbuka. Apabila nut sudah longgar, lepaskan nut dengan menggunakan tangan sehingga ianya terlepas. Oke, seterusnya kita akan membuka pipe di bawah pula, yaitu pipe low pressure. Nut dia lebih besar. Jadi bila kita lihat di sini, pipe atas nih akan mengganggu untuk kita membuka lah. Oleh itu kita bengkokkan sedikit untuk memberi ruang supaya senang untuk kita melakukan kerja. Gunakan spana saiz 24 untuk memegang nut bahagian dalam. Bagi nut bahagian luar pula, kita gunakan adjustable oleh sebab saiz nutnya yang agak besar. Longgarkan nut. Setelah nut longgar, bolehlah dilepaskan dengan hanya menggunakan jari sehingga ianya terbuka. Apabila nut sudah terbuka, tarik pipe dan lepaskan. Pipe yang kita bengkokkan tadi, betulkan semula. Sekarang kita pergi ke bahagian dalam kereta untuk membuka kotak
evaporator ataupun cooling coil, mulakan dengan membuka glove box ini. Jika ada barang di dalam, keluarkan barang-barang ini supaya glove box ini tidak patah lah. Jadi ada dua hook yang perlu kita tekan dan keluarkan. Oke, kita try di bagian kanan. Jika bagian kanan tidak dapat, try di bagian kiri pula. Caranya kita tolak saja macam ni sehinggalah terlepas. Oke. Jadi glove box ni sebenarnya dia melekat. Oke, tapi ini sudah patah. Jadi sebenarnya kita perlu tanggalkan dua skru. Yang ini dan juga yang ini. Oke, oleh kerana ini sudah patah, kita boleh abaikan. Oke, jika kita lihat di bagian atas ni, kita ada satu skru. Oke, kita tengok di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5 skru yang perlu ditanggalkan. Gunakan screwdriver berkepala Phillips untuk menanggalkan skru-skru ini. Perhatikan kedudukan hook ni baik-baik. Terdapat dua skru di bagian bawah ni yang perlu ditanggalkan. Skru-skru yang sudah dibuka tadi, kumpulkan dan simpan di tempat yang tertutup seperti ini, supaya tidak hilanglah nanti. Jangan lupa hook ni juga. Di bawah ni ada dua skru yang perlu dibuka. Skru berkepala bulat. Seterusnya kita buka cover ni. Cover ni dipegang dengan dua skru Phillips, satu yang berkepala bulat di atas dan satu lagi yang begini di bawah. Di bawah ni ada satu bolt size 10 mm. Untuk ni saya gunakan ratchet 1/4 inch dan juga soket 10 mm lah.
Untuk menanggalkan konektor ni, congkil menggunakan screwdriver flat di bahagian ni, congkil perlahan-lahan sehingga dah cukup ternaik. Kita boleh tarik konektor ni dan dia akan terlepas lah. Okey, ni bahagian yang menyebabkan dia tersangkut lah, bahagian ni. Okey, sekarang kita mau keluarkan kotak ni. Inilah evaporator, cooling coil tu lah. Tapi kalau kita tengok di sini, wayar ni mengganggu. Jadi apa perlu kita buat? Kita tanggalkan semua konektor yang mengganggu lah, supaya kotak cooling coil ni boleh dikeluarkan. Di sini ada satu penutup hitam yang menghalang untuk kita keluarkan cooling coil ni. Dia dipegang oleh satu skru putih. Kita perlu bukalah skru ni. Cooling coil ni dipegang oleh satu nut di bahagian bawah. Seperti kita lihat ni, ada satu nut di bawah, satu lagi bolt pada bahagian kiri. Okey, ada juga satu bolt di bahagian kanan lah. Jadi dia dipegang oleh dua bolt dan satu nut di bahagian bawah. Okey, kedua bolt di bahagian atas tu tempatnya memang agak sukar untuk dicapai, iaitu saya gunakan ratchet 3/8 untuk mencapai tempat-tempat yang sempit lah, seperti yang kita lihat ni. Okey, seperti yang kita lihat ni, saya gunakan tangan untuk memegang bolt yang sudah longgar. Okey, untuk mengelakkan bolt ni terjatuhlah ke kapet. Okey, bila jatuh nanti susah kita mau carilah. Okey, kalau kita lihat di sini saya gunakan tangan untuk support kotak ni. Sepatutnya apabila bolt tu sudah longgar, dia tidak sepatutnya akan ketat semula lah. Jadi kalau berlaku ataupun terasa ketat tu, mungkin kemungkinan sebab kotak cooling coil ni sudah terjatuh lah dan menghalang bolt untuk berputar. Jadi kita kena tahan lah. Okey. Jadi di sini saya mula buka nut bahagian bawah. Okey, nut ni dia ada satu stud lah yang keluar. Okey, jadi kalau saya gunakan soket yang kecil tadi, tidak dapatlah mencapai nut tu. Jadi saya tukar kepada half inch soket dan di sini saya berjaya lah keluarkan nut ni. Sama juga saya tahan kotak ni supaya nut ni lebih mudah untuk dilonggarkan lah. Inilah kotak cooling coil yang kita berjaya keluarkan tadi.
Jadi ada beberapa klip macam ni yang perlu kita buka. Gunakan flat screwdriver. Cungkil masuk begini dan tolak sehinggalah dia akan terlepas lah macam ni. Pada bahagian ni ada dua screwdriver Phillips berwarna putih yang perlu dibuka. Okey, apabila semua clips dan skru sudah berjaya dibuka, bolehlah kita keluarkan cooling coil ni daripada kotak hitam ni lah. Okey, inilah rupa cooling coil dan ni adalah thermostatic expansion valve tu lah yang perlu kita tukar. Okey, gunakan spana saiz 19 untuk buka nut high pressure side ni. Okey, putar saja melawan arah jam lah sehingga ianya terbuka lah. Okey, kita lepaskan saja hose ni atau pipe ni. Seterusnya kita keluarkan tube ni daripada pipe ni. Kita cuma perlu koyakkan insulation foam tape ni dan di dalam kita boleh nampak lah ada tube di dalam yang melekat pada pipe. Cuma perlu tanggalkan sebegini. Okey, nanti kita pasang di tempatnya semula lah. Okey, untuk bahagian pipe low side ni kita gunakan spana size 24 untuk longgarkan nut ni. Okey, tapi bahagian thermostatic expansion valve ni perlu ditahan lah supaya dia tidak berputar bersama. Okey, begitulah kita sudah berjaya keluarkan expansion valve ni. Okey, beginilah rupa dia. Okey, jadi kita pasang expansion valve yang baru. Okey, masukkan dan skru baliklah. Okey, step dia tetap sama seperti tadi, cuma diterbalikkan lah, reverse. Okey, kita ketatkan dulu nut low pressure ni. Seterusnya kita ketatkan high pressure, kita pasang tube dan kita masukkan cooling coil ni ke dalam kotak. Seterusnya kita pasang semua klip, kita masukkan cooling coil tu, kotak cooling coil tu ke dalam kereta. Okey, kita pasang semua konektor. Setelah tu kita pasang semua nut dan bolt. Okey, kita pasang glove box dan kita pasang pipe connection di bahagian luar. Okey, untuk pasang masuk ke dalam cooling coil lah. Okey, seterusnya barulah kita isi semula gas ke dalam sistem kenderaan lah.
Okey, untuk pasang cooling coil ni, kita tengok sini ada satu hose keluarnya air. Kita kena masukkanlah ke dalam lubang ni supaya air tu boleh keluar daripada kenderaan lah, tidak masuk ke dalam kereta dan membasahi kereta lah. Setelah selesai semua kerja dibuat, hose dan pipe bahagian high dan low pressure telah pun dipasang. Kita ujilah sistem sama ada terdapat kebocoran dengan melakukan vacuum. Okay. Selain itu, vacuum ni juga akan menyedut semua humidity lah, kelembapan dan juga benda asing yang mungkin adalah di dalam hose sewaktu kerja dibuat. Okay, jadi saya melakukan 1 minit waktu vacuum time. Jika kita lihat di sini pada gauge ni, dia mulai menurun lah. Jika gauge ni, meter ni mula naik, bermakna leaking lah, dekat pipe terdapat kebocoran. Okay. Jadi inilah cara-cara untuk kita memeriksa kebocoran lah, salah satunya. Setelah tu kita boleh charge, okay, dengan amount berdasarkan kenderaan lah. Okay. Okay, untuk kereta ni kita boleh tengok sini maksimum 0.6 kg atau 600 gram lah. Minimum dia 0.5 kg atau 500 gram. Gas yang digunakan A134A. Okey, saya masukkan 600 gram charge dan saya tinggal tunggulah. Okey, sudah selesai kita mengganti thermostatic expansion valve bagi Proton perdana ni. Okay. Jadi saya harap video ni banyak membantulah sedikit sebanyak kepada sesiapa yang memerlukan lah. Okay. Jadi salam jumpa di lain video. Saya Rombak Rawat.